Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. نويت التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والمذاكرة والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء للهدى ولله الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه آمين آمين يا رب العالمين. أما بعد. قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. Surah Hud ayat 114 dan 115. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, pertama dan selamanya marilah sama-sama kita merafakkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pada malam ini sekali lagi Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dapat kita sama-sama menunaikan solat fardu maghrib secara berjamaah, dan seterusnya kita menyambung siri kuliah bulanan kita. Mudah-mudahan diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu ayat daripada surah Hud, Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan kepada kita atau memberikan pesanan ataupun arahan kepada kita. Wa aqimis salata tarafain nahar wa zulafa minal lail. Dan dirikanlah sembahyang, dirikanlah salat, tunaikanlah salat wahai Muhammad dan umat Muhammad pada dua bahagian siang, yakni pagi dan petang. Wa zulafa minal lail, dan pada waktu-waktu yang berhampiran dengan waktu malam, yakni waktu malam maghrib dan isya serta subuh. Kemudian innal hasanatu yuzhibna sayyi'at. Kata Allah, sesungguhnya al-hasanat, yang ini amal-amal kebaikan, amal-amal kebajikan itu akan menghapuskan kejahatan. Yuzhibna sayyi'at, akan menghapuskan segala kejahatan. Dzalika dzikra lidzakirin, dan demikianlah peringatan yang menjadi peringatan bagi orang-orang yang mahu beringat. Kemudian Allah sambung pada ayat yang seterusnya, wasbir. Allah pesankan kepada kita, sabarlah dalam melakukan kebaikan, dalam mengerjakan kebaikan. Fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Sesungguhnya orang yang mengerjakan kebaikan ni, dia tidak akan hilang sedikit pahalanya, walaupun tidak akan hilang walaupun sedikit daripada pahala kebaikan yang dilakukan itu. Tuan-tuan, dalam ayat ini bila Allah sebut innal hasanatu yuzhibna sayyi'at, kebaikan yang kita lakukan itu akan menghapuskan segala kejahatan ataupun dosa silam yang pernah kita lakukan. Ini janji Allah. Allah sebut dalam Al-Quran, sesungguhnya kebaikan, innal hasanat, sesungguhnya kebaikan itu akan menghapuskan segala perbuatan jahat kita. Antara yang ulama sebut apakah kebaikan yang boleh menghapuskan kejahatan, antaranya ialah sedekah. Dalam hadis yang lain, kalau kita tengok dalam bab sedekah, dalam fadilat ataupun kelebihan bersedekah,
Ada Nabi sebut dalam satu hadis, Nabi kata sedekah ini mampu memadam api neraka walaupun kamu bersedekah dengan sebiji buah tamar. Mampu memadamkan api neraka. Ittaqun nar walau bisyakki tamrin. Nabi kata, takutlah kamu dengan api neraka walau kamu dengan bersedekah dengan sebiji tamar. Jadi sedekah itu adalah kebaikan, dan kebaikan sedekah itu mampu memadamkan api neraka, mampu menghilangkan yuzhibna sayiat, mampu menghilangkan ataupun menghapuskan segala kejahatan, segala keburukan. Bila padam api neraka ni maksudnya Allah ampunkan dosa. Yang kedua, kata ulama, apa maksud kebaikan yang boleh menghapuskan kejahatan itu? Ialah memberi kemaafan. Dan yang ketiga, kata ulama, apakah yang dimaksudkan dengan hasanat itu, kebaikan itu? Iaitu menyebarkan kebaikan, sebarkan kebaikan. Sebarkan kebaikan, sebarkan dakwah. Walaupun kita ni bukan seorang ustaz, walaupun kita ni bukan seorang penceramah, tetapi sedikit sebanyak kita ada info, maklumat, ilmu, pengetahuan tentang agama. Tak boleh nak ceramah, kita bukan ustaz, tak mampu nak mengajar, tak mampu nak berkuliah sebagainya. Tapi kalau ada ustaz yang buat kuliah, ada masjid-masjid yang menganjurkan ceramah dan sebagainya, buat jemputan, maka kitalah bertindak orang yang pertama untuk sebarkan. Macam malam ni, setiap malam saya rasa, setiap malam Masjid An-Nur adakan live di Facebook. Kita pakai yang ada akaun Facebook, pakai share. Orang yang mungkin tak berpeluang, tak berkesempatan datang ke masjid, dia boleh tonton dekat live Facebook. Boleh dapat juga ilmu. Dia dapat ilmu, kita dapat pahala. Fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Tidak akan sedikit pun hilang kebaikan, pahala kebaikan yang kita lakukan. Allah kata. Kalau orang buat iklan, buat poster, buat iklan, masukkan dekat dalam grup WhatsApp, kita viralkan, sebarkan, malam ini ada ceramah perdana, contoh Isra' Mi'raj, malam ni ada kuliah bulanan, sebarkan kebaikan supaya orang lain dapat peringatan. Mungkin malam ini dia tak ada apa-apa urusan, dia ada kelapangan masa dan dia boleh datang duduk dalam kuliah, kita dapat pahala. So zaman sekarang ni zaman viral. Viralkanlah benda yang baik, sebarkanlah benda yang baik, sebab pahalanya akan berlipat kali ganda dan akan beranak bertambah. Kalau semakin banyak orang mengikuti kebaikan ataupun jemputan ajakan kita tu daripada iklan yang kita viralkan tu, berbanding dengan kita nak sebarkan benda-benda yang mengarut, benda-benda yang tak berfaedah, apatah lagi benda-benda yang boleh mendatangkan dosa. Sebab zaman sekarang ni orang tak banyak cakap dah, orang suka menulis. Zaman media sosial ni orang tulis, type je, sebar, habis, satu dunia boleh tahu. Mana ceruk kita pergi pun, buka saja internet, buka saja Facebook, cerita dalam Malaysia, cerita luar negara, cerita mana-mana pun kita boleh dapat akses. Kalau dulu masa zaman saya belajar dulu dekat Mesir dulu, kita nak telefon Malaysia, nak cakap dengan mak tu kami susah lagi. Telefon operator, minta operator dialkan nombor ni, Itasil B Malaysia, kita cakap nak telefon Malaysia ni, nak telefon mak ni, berapa nombor, okey, dia buat kira-kira berapa jam nak cakap, okey, saya dalam 5 jam, okey, 5 jam RM40. 5 jam 5 minit 40 ringgit. Tu dulu lah, tahun 2001 2002 macam tu, seingat saya. Kena dial operator dulu, telefon operator yang international tu, baru disambungkan talian kita ke Malaysia. Bukan main susah dulu. Ustaz Syam ingat kot dulu pakai invoice, kan, invoice zaman tu kena beli kad invoice tu. Telefon operator, so dia akan sambungkan. Tu zaman dulu. Tapi zaman sekarang semakin maju, zaman orang kata apa, zaman 5G. Tahun 2022 ni benda yang paling trending adalah 5G. Zaman teknologi, zaman IT kita, tak payah dah nak dial apa, semua ada internet. Mana-mana negara pun, saya pergi ke Kenya, di Dadaab di Kenya, tengah-tengah padang pasir tu, line internet full bar, penuh. Kita boleh buat streaming live Facebook pun dekat tengah padang pasir tu. Punyalah kuat dia punya internet dia, kan? Zaman sekarang ni tak ada risau dah kalau kita duduk mana ceruk dunia pun, kita nak berhubung dengan family kita dekat Malaysia ke dekat mana ke, tak ada masalah. Boleh video call, WhatsApp video ada, WhatsApp call ada, macam-macam.
Mudah. Sebab tu kalau kita viral satu benda, kita duduk sekarang ni dekat sarjana utama ni, satu berita yang kita viralkan, satu dunia boleh akses, boleh dapat berita kita. Kalau benda baik yang kita sebarkan, maka baiklah yang kita dapat, pahala yang kita dapat. Tapi kalau benda buruk yang kita sebarkan, benda negatif yang kita sebarkan, maka benda itu akan berpanjangan. Dosa demi dosa orang yang viral. Kita yang orang yang first yang viral tu, kita dah dapat ni lah. Orang kedua pula viral, orang ketiga pula viral. Daripada satu grup WhatsApp masuk ke grup WhatsApp lain, masuk pula ke grup WhatsApp lain, habis tersebar. Macam-macam spekulasi, macam-macam cerita. Maka siapa yang dapat saham, ataupun siapa yang dapat dia punya keburukan dia. Jadi kalau sebarkan benda kebaikan. Biarpun apa yang kita sebarkan, biarpun apa yang kita cakap, ataupun biarpun apa yang kita infokan kepada orang, sampaikan kepada orang nak ikut tak ikut tu cerita dia. Itu dia punya dia punya pasal lah, dia punya hal. Nak dengar tak nak dengar, nak ikut tak nak ikut, cerita dia. Kita buat kerja kita ada peranan kita. Setiap orang dia ada peranan. AJK Masjid dia susun jadual, buat jadual kuliah. Tuan Imam, Tuan Sia, bahasa AJK dia akan buat jadual kuliah, dia jemput ustaz. Kita yang di kalangan jemaah ni bagi tahu dekat jiran, bagi tahu dekat ahli karya, sebar dalam grup WhatsApp, ini grup kampung sekian, ini grup taman sekian, ini grup jalan A, ini grup jalan B. Masuk sebar. Baru ramai orang boleh datang. Kan? Baru ramai orang datang kuliah. Kan? Kita sebarkan. Masing-masing ada peranan. Yang orang kata yang gantung banner, peranan dia pahala kat situ. Yang tolak meja tadi, ada peranan kat situ. Yang pacak kamera ni, yang letakkan kamera, dia ada peranan dia. Yang tolakkan kerusi, ada peranan dia. Yang bukakan kipas, semua yang memainkan peranan itu ada pahala di sisi Allah Subhanahu taala. Dan Allah kata apa? Wasbir, sabarlah. Wasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Tidak akan sedikit pun Allah akan hilangkan pahala kebaikan daripada orang yang melakukannya. Biarpun kita buka kipas orang tak duduk pun, biar kita buka masjid, satu saf kita dah bentang sejadah, dua saf, tiga saf bentang sejadah, tak ada orang pun datang sembahyang. Kan? Saya pernah datang kuliah satu tempat, cerita lama dah. Lepas maghrib, jemaah semua balik. Ada 3 orang duduk depan ni. Saya cakap 3 orang tak payah pakai mic, tak apa. 3 orang je duduk. Kuliah kan, 3 orang je. Rupanya bila tengok kat luar, ramai dekat kat luar tu. Yang duk melepak, yang duk minum kopi apa semua, tak duduk dalam kuliah. Kan? Tak apalah. Kan? Kita kuliah teruskanlah, kita jalan je lah. Kan? AJK dah main peranan, dia dah jemput kita. Kita yang ditugaskan ataupun yang diamanahkan untuk menyampaikan ilmu, untuk mengajar dan sebagainya, kita teruskan. Nabi Nuh AS berdakwah 950 tahun. Berapa ramai ikut? Tak sampai 80 orang, 83 orang, begitulah. Saya pun lupa dia punya cerita dia. Tak sampai 100 orang. Sangat sedikit nak dibandingkan ataupun nak dinisbahkan jumlah tahun panjangnya dakwah Nabi Nuh tu, berapa kerat je yang ikut dia. Tetapi Nabi Nuh tidak putus asa, terus berdakwah. Sehingga kan isteri dia sendiri, orang yang disayang, anak dia sendiri, orang yang disayang, tak ikut dakwah Nabi Nuh AS. Tapi Nabi Nuh tak pernah mengeluh. Nabi Nuh tak pernah kecewa. Bila mana dakwah dia ditolak oleh isteri dia, dakwah ditolak oleh anak dia. Kalau kata kaum ni, kaum tu mungkin jauh yang tak ada pertalian darah. Tapi ni di kalangan anak isteri dia, anak yang ada pertalian darah pun tolak dakwah Nabi Nuh AS. Tapi Allah kata apa? Wasbir, sabarlah. Sebab Quran ni pesan dia kepada Nabi, pesan dia kepada umat Nabi, pesan dia kepada kita semua. Orang yang buat baik ni, jangan putus asa, jalan terus. Apa saja kita buat, jalan terus. Fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Sesungguhnya tidak akan dihilangkan pahala orang yang melakukan kebaikan. Sebab tu tuan-tuan, teruskan buat baik. Biar orang nak kata, walaupun kita baru nak berhijrah, baru nak berjinak-jinak datang ke masjid, baru nak mula-mula belajar nak tutup aurat dengan sempurna, baru nak belajar membaca Al-Quran merangkak-rangkak, tak lama lagi nak masuk Ramadan, kita pun buat persiapan untuk nak membaca Al-Quran dan sebagainya. Tak apa tuan-tuan, teruskan. Jangan malu, jangan putus asa. Jangan sampai kita
kita rasa kecewa benda yang kita buat ni tak dihargai oleh orang, sedangkan Allah memberikan pahala berlipat kali ganda pada kita. Asalkan kita terus berada dalam kebaikan. Mudah-mudahan insya-Allah kita akan dapat manfaat daripada insya-Allah. Baik, hadis yang ke-18. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Dzar Jundub bin Junadah wa Abi Abdurrahman Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'ata alhasanat tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqil hasan. Rawahu Tirmizi. Daripada Abu Dzar Jundub bin Junadah dan Abu Abdurrahman Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhuma bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, takutilah Allah di mana sahaja kamu berada, dan ikutilah kejahatan itu dengan kebaikan, maka kebaikan itu akan menghapuskan kejahatan, dan berakhlaklah dengan manusia dengan akhlak yang mulia. Hadis hasan sahih riwayat Tirmizi. Hadis yang masyhur yang menceritakan tentang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan berbuat baik, kerana kebaikan itu akan menghapuskan kejahatan, wa khaliqin nas, dan berakhlaklah kepada manusia dengan akhlak bi khuluqin azim, bi khuluqin hasanin, dengan akhlak yang terpuji ataupun akhlak yang mulia. Baik, dalam hadis ini bila kita sebut tentang takwa, ittaqillaha haitsuma kunta, bertakwalah kita kepada Allah, takutlah kita kepada Allah haitsuma kunta, di mana sahaja kita berada. Kalau kita terjemah pada maksud yang lain, di mana sahaja kita berada atau apa sahaja yang kita lakukan. Apa sahaja yang kita lakukan. Zaman sekarang orang suka menulis, macam saya sebutkan tadi, berbanding dengan orang bercakap. Zaman dulu banyak bercakap, banyak info, maklumat dan sebagainya. Zaman sekarang zaman orang suka menaik, bukan menulis, menaik. Dekat Twitter dia type, dekat Facebook dia type, di viral sebagainya. Tapi ittaqillaha haitsuma kunta, takutlah kamu dengan apa yang kamu tulis, takutlah kamu dengan apa yang kamu viralkan, takutlah kamu dengan apa yang kamu sebarkan. Barulah kita punya tindakan tu sentiasa berjaga-jaga dan kita waspada. Adakah ini akan mendatangkan manfaat, kebaikan, pahala, atau dia akan mendatangkan keburukan ataupun mendatangkan dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa sahaja kita nak buat, kat mana sahaja kita berada, yang Nabi pesankan kepada kita, ittaqillaha haitsuma kunta. Yang Nabi pesankan kepada dua orang sahabat ni, Abu Dzar dan juga Mu'az bin Jabal. Wattabi' sayyi'atil hasanat, dan ikutilah kejahatan itu dengan kebaikan. Macam kita sebutkan awal tadi, innal hasanat yuzhibna sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan itu akan menghapuskan kejahatan. Dia kata wattabi'il sayyi'at, dan diikuti keburukan itu, kejahatan itu dengan kebaikan. Macam mana caranya? Buat banyak, buat. Kita tahu kita dah banyak dosa, kita tahu kita dah banyak buat kejahatan, dah banyak buat kesilapan. Kita taubat kepada Allah, dalam masa yang sama kita banyakkan lagi buat kebaikan. Mungkin kita faham kebaikan ini hanya kebaikan ini adalah hanya pada ibadah, hanya pada amal soleh, hanya pada solat, puasa sebagainya. Bahkan kebaikan itu sangat-sangat luas. Mengalihkan halangan daripada jalan merupakan satu kebaikan. Kita tengok dekat tengah-tengah jalan ada duri, ada pokok tumbang, ada kayu melintang, ada sampah sebagainya. Mengalihkan halangan ataupun duri, benda yang menyakiti orang di tengah-tengah jalan itu juga merupakan satu kebaikan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tak perlu kita nak fikir kebaikan itu hanya solat malam sahaja. Kebaikan itu hanya baca Quran sahaja. Orang yang mampu membaca Quran, dia ada masa baca Quran, dia baca Quran. Orang yang mampu di solat malam, dia solat malam. Orang yang mampu berinfak, bersedekah, dia akan bersedekah. Tetapi mungkin bagi kita,
yang imannya sedikit lemah, imannya sedikit kurang, kita tak mampu nak menyayangi orang. Ada orang satu hari dia boleh baca satu juzuk istiqamah. Satu hari satu juzuk, satu hari satu juzuk. Dia boleh baca. Dia ada je masa dia untuk baca Quran. Walaupun siang dia sibuk bekerja, malam dia sibuk bekerja, tapi dia ada masa untuk baca Al-Quran. Kita nak menyayangi menandingi dia ataupun nak ikut sama dia, mungkin kita tak mampu, mungkin kita lebih sibuk. Mungkin kita lebih sibuk dengan urusan kita, dengan keluarga, dengan urusan pekerjaan dan sebagainya. Tapi ada pilihan yang lain untuk kita melakukan kebaikan. Ada orang dia boleh bersedekah, ada orang dia boleh derma, dia boleh infak. Setiap bulan ataupun setiap kali Jumaat, tabung Jumaat, dia akan masukkan 100. Kita masuk RM1, dia masuk 100, kita masuk RM1, kan? Ada orang dia boleh sedekah banyak, lebih. Kita tak mampu tengok, orang ni masuk merah, orang ni masuk ungu, kita masuk warna biru, kan? Tak apalah. Ada mungkin ada kebaikan-kebaikan yang lain yang kita lebih daripada dia. Sebab itu kalau kita sebut kebaikan itu bukan hanya pada tertumpu kepada ibadah semata-mata. Bukan hanya tertumpu kepada ibadah semata-mata. Banyak kebaikan-kebaikan yang kita boleh lakukan. Macam kita sebutkan tadi, innal hasanat yuzhibna sayyi'at. Hasanat yang dimaksudkan dalam ayat tersebut, kata ulama, bersedekah, memberi kemaafan, menyebarkan berita kebaikan, menyebarkan info kebaikan, sebarkan dakwah dan sebagainya, mainkan peranan kita sebagai seorang penulis, pengarang, pandai buat copywriting, kita tulis cerita tentang dakwah, cerita tentang sejarah Islam. Bulan ni bulan Isra' dan Mi'raj, kita kongsi berita tentang Isra' dan Mi'raj. Apakah yang dimaksudkan dengan Isra'? Apakah yang dimaksudkan dengan Mi'raj? Apakah sejarahnya? Apa peristiwa yang berlaku ketika Isra' dan Mi'raj, ketika 27 Rejab tu, apa yang berlaku? Nabi naik ke mana, Nabi berjalan ke mana? Kita pandai menulis, kita tulis cerita. Asalkan kita bersumberkan sumber yang sahih, daripada Quran, daripada hadis sebagainya, kita tulis. Kita sebarkan, kita post dan sebagainya. Ada orang tak pandai menulis, dia pandai bercakap, cakap, bagi nasihat, bagi peringatan, bagi pesanan. Nak keluar pergi masjid, nampak jiran basuh motor, bang, dah maghrib ni bang, kan? Jomlah sama-sama pergi masjid, malam ni ada kuliah. Benda simple je, kita boleh bagi pesanan, boleh bagi peringatan. Tak pandai cakap, tak pandai bagi nasihat, tak pandai menulis, apa yang kita pandai? Saya pandai susun kerusi je. Susun kerusi lah. Saya pandai bentang sejadah je. Bentang sejadah lah. Itu je lah kebaikannya. Selagi mana sejadah tu terbentang, orang guna sembahyang atas dia, kita dapat pahala. Sampailah sejadah tu, kita buka kipas, bukakan lampu, sapu masjid, contoh, bersihkan tak cicak dan sebagainya, habuk-habuk, susun slipper. Itu yang kita mampu buat. Nak bercakap tak pandai, nak ceramah tak pandai, nak menulis pun tak pandai. Mainkan peranan. Mainkan peranan kita, itu juga merupakan kebaikan. Tambah-tambah lagi sama sekarang ni, orang kata apa? Makin banyak kita cerita tentang agama, makin banyak orang cakap pasal agama. Forum agama, ceramah agama ni bukan hanya di masjid saja, di TV ada, di radio ada, di mana-mana ceruk, di internet ada, yang online ada, yang offline ada, yang streaming pun ada, mana-mana tempat pun ada. Tapi makin banyaknya ataupun makin bertambahnya info maklumat tentang agama ataupun saluran untuk kita mendapatkan ilmu agama tu, sebenarnya makin kurang, makin jauh manusia itu kepada agama. Makin banyak lagi orang zaman sekarang dok pertikaikan agama, dok pertikaikan Al-Quran, dok pertikaikan bahasa Arab, dok pertikaikan pengajian agama dan sebagainya. Kata sekolah agama tak sesuai, sekolah kebangsaan ni tak sesuai untuk nak dibawa pelajaran ataupun mata pelajaran subjek agama. Sekolah agama. Sekolah kebangsaan, biar dia belajar akademik. Siapa nak belajar agama kat sekolah agama. Jangan dibawa masuk dalam sekolah kebangsaan. Ini statement orang zaman sekarang. Kita pun kadang tak boleh fikir juga orang boleh protes, boleh tolak pendidikan agama ni. Pening kita. Pening kita buat ni. Itu belum cerita lagi orang yang mencemuh ulama, yang mencemuh ustaz-ustaz yang mengajar dan sebagainya. Kerja nak berdebat je, kerja nak bergaduh je. Khilaf sikit,
Tak betul sikit, wah kita nak debat. Ustaz ni cakap tak betul. Ustaz kita viral, ustaz ni benda, oh kita pening tuan-tuan, pening zaman sekarang. Patutnya kita berada di hujung akhir zaman ni, kita semakin nak menyatu padukan umat manusia, menyatu padukan ummah ni. Bukan kita nak bawa kepada perpecahan ummah, bawa benda khilafiyah, bawa benda yang mengelirukan, bawa benda yang salah faham, supaya orang makin jauh daripada agama. Kita nak bawa orang kepada kebaikan, yang Nabi apa Allah sebut dalam Al-Quran, ud'u ila sabili rabbik, ajak manusia berada dalam jalan ni, kebaikan ni. Kita dah berada di hujung akhir zaman ni. Walaupun setiap minggu kata-kata ittaqullah, takwalah kamu kepada Allah, sesuai dalam hadis ni, ittaqullah haitsuma ittaqillah haitsuma kunta. Tapi takwa tu manusia ni, takwa semakin lama semakin jauh. Semakin jauh manusia dengan perkataan takwa tu. Dah tak nampak macam biasa, nampak macam terlalu biasa sangat perkataan takwa tu. Khatib sebut setiap minggu ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Tapi kita duk tidur berdengkur dalam khutbah Jumaat. Itu tak sampai takwa tu, maksud takwa tak sampai tu. Kita nak takwa macam mana? Kita nak takwa dalam pekerjaan kita macam mana kalau kita tak ambil kefahaman takwa tu yang setiap minggu khatib sebut. Kita tak akan takwa dalam tulisan kita. Kita tak akan boleh bertakwa dalam pekerjaan kita. Kita tak akan boleh takwa dalam perniagaan kita. Kita tidak akan boleh takwa dalam kekeluargaan kita. Habis kat mana kita nak letak takwa tu? Kat mana lagi kalau kita nak letakkan takwa tu? Adakah hanya pada ibadah semata-mata? Tidak pada seluruh kehidupan kita. Kemudian dia kata wattabi' sayyi'atil hasanah tamhuha, dan diikuti kejahatan itu dengan kebaikan, maka kebaikan itu akan menghapus kejahatan. Wa khaliqin nas bi khuliqin hasanin, dan berakhlaklah dengan manusia dengan akhlak yang mulia. Zaman sekarang zaman ketandusan akhlak, zaman kehilangannya adab manusia kepada manusia. Nabi pesan lama dah, wa khaliqin nas, berakhlaklah kepada manusia. Sama ada kita berdepan dengan bukan Islam, ataupun kita berdepan dengan sama ada kita berdepan dengan Islam ataupun dengan bukan Islam, tetap Nabi kata kamu kena berakhlak. Walaupun dengan orang bukan Islam, kamu kena berakhlak, kena buat baik, kena tunjukkan akhlak yang terbaik. Sebab zaman Nabi banyak buat akhlak yang baik, orang Yahudi masuk Islam. Tengok akhlak Nabi saja orang Yahudi boleh masuk Islam. Tapi zaman kita, orang tengok akhlak orang Islam, semakin jauh orang daripada Islam. Sebab betapa buruknya akhlak kita muhasabah diri kita lah. Betapa buruknya akhlak kita terhadap orang bukan Islam. Macam mana orang bukan Islam ni nak tertarik hati dia untuk masuk Islam. Kita ni lah, kita sama-sama kita muhasabah diri kita ni. Wa khuliqin nas, dan berakhlaklah kepada manusia tak kira siapa saja. Tunjukkan akhlak yang baik. Kat mana kita berada, ketika memandu tunjukkan akhlak yang baik ketika memandu. Kita sebagai orang Islam tahu ini kereta ustaz ni, ini kereta Tuan Haji ni, ini kereta AJK ni. Tapi tengok dia bawa pun langgar lampu merah, langgar corner sana, masuk tak bagi signal. Ini AJK masjid ni contoh. Saya kenal kereta ni kereta AJK masjid. Tengok dia bawa kereta macam mana. Kat mana akhlak kita? Atas jalan raya. Kat mana akhlak kita atas jalan raya? Masuk kedai, masuk supermarket, beli barang, patutnya kena beratur, kita duk berebut dengan orang, apa semua, duk berkumur dengan orang. Orang kenal kita ni ustaz ni, ini AJK masjid ni, ni Tuan Haji ni, kan? Orang kenal kita. Tapi akhlak kita depan masyarakat, tak reti nak bertolak ansur, tak reti nak kata bertasamuh. Tasamuh ni tolak apa? Bertolak ansur. Bagi utamakan yang kalau ada orang tua, kita utamakan orang tua dulu. Kalau ada ibu yang mengandung, kita utamakan ibu yang mengandung di tempat awam dan sebagainya. Maka di situlah tunjuk akhlak kita sebagai seorang muslim. Akhlak kita. Itu belum cerita bab kebersihan lagi. Pagi tadi saya jogging dekat mana, taman apa saya lupa dah, dekat belakang tu, Gamuda Garden tu. Tong sampah dah sediakan.
tempat cantik, taman dia cantik, memang cantik lah, tempat baru. Mungkin benda tu dah lama, tapi saya baru masuk lah. Tempat cantik, tapi ada juga longgokan sampah yang tak dibuang ataupun tak dimasuk. Tong sampah ada sebelah tong sampah, tapi dibuang juga kat luar tong sampah. Buang juga kat luar tong sampah. Kita tak nampak lah, kita tak cerita lah apa, tapi yang dekat, yang kita nampak depan mata kita tu, kita tahu lah siapa yang buat, kan? Kat mana akhlak kita berada di tempat awam. Itu baru cerita dekat tempat awam. Belum lagi kalau kita cerita dekat tempat kita, di kalangan kita, keluarga kita, akhlak kita dengan keluarga, akhlak kita dengan mak ayah kita, akhlak kita dengan jiran-jiran kita, akhlak kita dengan AJK masjid dan sebagainya. Dah azan dah masuk waktu? Belum lagi? Sebab tu dia kata wa khaliqin nas bi khuliqin azim. Ada kaitan akhlak ini dengan perkara takwa. Ittaqillah haitsuma kunta, ada kaitannya dengan berakhlak mulia. Sebab dengan akhlak orang boleh masuk Islam. Hanya dengan akhlak orang boleh masuk Islam. Tapi disebabkan dengan akhlak zaman kita, orang tengok akhlak kita, orang makin jauh dari Islam. Ini ke Islam? Macam mana aku nak masuk Islam? Macam mana aku nak ikut Islam bila aku tengok orang Islam macam ni buat ni? Kan? Sangat kita memalukan. Baik. Dalam surah Al-Fatir Allah sebut innama yakhshal, dalam surah apa? Ali Imran, bukan Fatir. Ali Imran Allah sebut ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dan dalam hadis Muslim Allah sebut faman ittaqat syubha faqad istabra li dinihi wa irdihi. Antara kesempurnaan untuk kita mendapatkan takwa, selain daripada kita bertakwa bersungguh-sungguh dalam amal ibadah kita, dalam tindakan kita, dan dalam masa yang sama faman istabra li dinihi wa irdihi, faman ittaqat syubha, kita bertakwalah dalam kita memilih perkara-perkara ataupun menghindari daripada perkara-perkara yang syubhah. Juga merupakan satu takwa. Takwa bukan hanya kebaikan saja, tetapi ada juga kita tinggalkan perkara yang syubhah, perkara kejahatan, perkara dosa, maksiat, juga merupakan takwa. Kata Sayyidina Ali, apa itu takwa? Sayyidina Ali kata takwa ni ada 4. Al-khawfu minal jalil, wal amalu bitanzil, wal ridha bil qalil, wal isti'dad yaumur rahil. Kata Sayyidina Ali, takwa itu adalah al-khawf minal jalil, takut kepada Allah. Wal amalu bitanzil, dan beramal dengan apa yang diturunkan oleh Allah. Dan yang ketiga, wal ridha bil qalil, dan redha dengan yang sedikit, wasti'dad yaumur rahil, dan buat persediaan untuk hari kebangkitan ataupun hari kita dikembalikan ataupun hari kita dibangkitkan. Kata Ibn Athaillah As-Sakandari, takwa orang yang bersungguh-sungguh meninggalkan perkara maksiat. Bukan hanya kita nak pentingkan kebaikan, itu takwa, betul, itu takwa. Tetapi meninggalkan kejahatan, meninggalkan perkara maksiat juga, meninggalkan perkara yang mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala, meninggalkan perkara-perkara yang syubhah juga merupakan takwa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita duduk sibuk solat, bagus, solat kita sempurna. Sibuk dengan puasa kita penuh, alhamdulillah. Sibuk dengan zakat kita ditunaikan, bayar zakat setiap tahun, alhamdulillah. Tapi bila bab-bab benda yang lain dalam urusan dunia kita, terlibat dengan riba, terlibat dengan dengan rasuah, bila berniaga terlibat dengan rasuah, bila buat pelaburan terlibat dengan riba dan sebagainya, bila buat pinjaman, buat loan terlibat dengan konvensional dan sebagainya. Kat mana takwa kita dalam urusan dunia kita? Kat mana takwa kita dalam urusan dunia kita? Kau apa masuk 42 5 minit 2 minit. Sebab tu tuan-tuan, dalam hadis dalam hadis disebutkan tadi, ittaqus syubha, hati-hati, jaga-jaga dalam perkara syubhah ni, benda yang tengah-tengah ni. Al-haramul bayyin, kan kita pernah baca hadis, al-halal bayyin wal haram bayyin wa bainahuma mutasyabihat. Yang halal tu jelas, yang haram tu jelas, dan yang duk tengah-tengah tu, benda yang duk tengah-tengah antara halal dan haram tu,
adalah benda yang syubha, benda yang diragu-ragu, benda yang tidak pasti, benda yang samar-samar. Benda ini kalau kita dapat elak, dapat jaga, takwa lah kita. Apa yang khatib pesan setiap minggu, ittaqullaha haqqa tuqatih. Apa maksud haqqa tuqatih? Dengan sesungguh ataupun dengan bersungguh-sungguh. Dengan bersungguh-sungguhnya takwa tu maksudnya jauh daripada perkara yang mensyirikkan Allah dan jauh daripada perkara-perkara yang syubhah, yang lebih-lebih lagi benda yang masuk dalam badan kita yang menjadi darah daging kita. Orang tak heran dah zaman sekarang. Tuan-tuan pergi kat KL sana, kat Pekan sana, mana-mana kedai Muslim, tak apalah, alhamdulillah lah, orang masuk. Kedai non-Muslim, oh my god, orang masuk. Yang Muslim masuk kedai orang non-Muslim, makan kat kedai non-Muslim. Sebab harga dia lagi murah, menu dia lagi sedap. Bau lah rare, orang kata zaman sekarang, bau rare. Makan kat kedai Jepun, makan kat kedai Korea contoh, kan? Kita tak pasti benda tu halal ke haram ke, tak ada halal jakim, syubhah lah, benda syubhah lah, kecuali kalau kita dah pastikan, dah dipastikan tak ada masalah. Itu pakai orang zaman sekarang, fashion trend orang zaman sekarang, dia pakai langgar habis. Tak kira yang pakai kopiah ke, yang pakai tudung labur ke, dia langgar habis dah. Tak kira dah. Inilah penyakit akhir zaman. Penyakit akhir zaman, takwa itu duduk atas mimbar je. Takwa itu dekat khatib je. Ittaqillah, orang tidur dah. Bila sebut ittaqullah haqqa tuqatih, orang tidur dah. Itu yang takwa tak masuk dalam diri tu. Itu yang dia tak boleh bawa, yang Nabi kata ittaqillah haitsu ma kunta. Takwa kamu bukan dalam masjid je. Kamu tutup aurat, kamu solat, kamu puasa, ataupun kamu baca Al-Quran, kamu buat amal ibadah, bukan hanya dalam masjid sahaja. Haitsu ma kunta. Luar masjid pun, mana kamu pergi, bawalah pakaian takwa. Wallahu a'lam, kita azan dulu.
Kita sambung sikit. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innama bu'ithu li utammima makarimal akhlaq." Sesungguhnya aku diutuskan adalah untuk menyempurnakan kemuliaan-kemuliaan akhlak. Maka kita berusahalah sedaya mungkin untuk kita memiliki akhlak seperti mana akhlak Nabi SAW, akhlak yang mulia, akhlak yang baik. Seperti dalam hadis yang kita bacakan malam ini, wa khuluqin nas bi khuluqin hasanin. Berakhlaklah kepada manusia, sesama manusia, dengan akhlak yang paling mulia, akhlak yang baik. Seorang insan mempunyai kemungkinan dan peluang untuk memiliki akhlak yang baik dan mulia, seperti mana yang diriwayatkan oleh Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu. Hassin khuluqaka ma'an nas. Dan dalam lafaz yang lain, walituhsina khuluqaka mastata'ta. Perbaikilah akhlak kamu dengan sesama manusia. Ini pesan Nabi, perbaikilah akhlak kamu dengan sesama manusia. Dan dalam lafaz yang lain, agar kamu memperbaiki akhlak kamu mengikut kemampuan kamu. Jadi usaha untuk kita nak mendapat akhlak yang baik ni, Nabi ajarkan kepada kita beberapa perkara. Yang Nabi sebut yang paling pertama, Nabi kata apa? Ulama kata apa? Mengikuti akhlak seperti mana akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya telah ada pada kamu, yakni pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu adalah ikutan akhlak yang terpuji, akhlak yang baik. Nak ikut sama sebiji macam Rasulullah tak mungkin, tak mampu kita. Tetapi sekurang-kurangnya apa yang ditunjukkan kepada kita oleh Rasulullah SAW, kita ikut. Jaga tingkah laku, jaga percakapan. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakun khairan aw liyasmut. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhirat, falyakul khairan, cakap benda baik, cakap yang baik-baik, tulis yang baik-baik. Tak mampu, aw liyasmut, tak mampu, lebih baik diam pun dah cukup baik dah. Takut-takut kita buka mulut, kita start je menulis, kita akan menulis benda-benda yang jahat, benda-benda yang mengarut, benda-benda yang menjatuhkan maruah orang, benda-benda yang menyebarkan ataupun membuka aib orang. Lebih baik diam. Ini akhlak yang Nabi ajarkan kepada kita. Yang kedua, kata ulama, antara cara untuk kita mendapat akhlak yang baik adalah kita bersahabat dengan orang bertakwa dan juga para alim ulama. Kawanlah dengan ustaz-ustaz, dengan alim ulama. Kat sini saya dekat Saudara Watan ramai asatizah kita, ustaz-ustaz kita, alim ulama kita yang duduk dekat sini. Kawan dengan mereka, bersahabat dengan mereka, meskipun kita tak mampu nak menandingi mereka, perbuatan mereka. Kata Imam Syafi'i kata, aku mencintai orang-orang yang soleh itu, orang-orang alim ataupun orang-orang yang soleh itu, meskipun aku bukan di kalangan mereka. Kerana aku hanya mengharapkan syafaat daripada Allah Subhanahu taala dengan mencintai para alim ulama, dengan mencintai orang-orang soleh. Dan aku benci kepada orang yang gemarkan kepada perbuatan dosa maksiat, meskipun aku bukan di kalangan mereka. Ini kata Imam Syafi'i. Kita nak buat baik mungkin tak mampu, nak menandingi orang lain, nak jadi ustaz mungkin kita tak mampu, nak jadi penceramah mungkin tak pandai nak bercakap. Kita nak jadi orang orang alim, ulama dan sebagainya, mungkin kita tak sampai level kita untuk tahap macam tu, Tapi kita paling tidak, untuk kita nak mendapat akhlak yang baik, kita berkawan dengan mereka, bersahabat dengan mereka, dapatkan nasihat, dapatkan pesanan daripada mereka, seperti mana yang Imam Syafi'i sebutkan tadi. Walaupun kita bukan di kalangan mereka. Dan bencilah orang yang melakukan kejahatan, bencilah orang yang melakukan kemaksiatan, orang yang melakukan dosa, meskipun kita bukan di kalangan mereka. Nak tegur mungkin kita tak ada kekuatan, nak tegur, nak halang mungkin kita tak mampu, tak ada kuasa. Tengok orang duk buka tempat judi ke, ataupun orang duk minum arak, orang yang dedah aurat apa semua, kita ni mungkin tak mampu. Kalau kita tegur orang takut bergaduh pula, nak tegur orang takut bergaduh pula, takut jadi kes lain pula, tak pandai nak bertegur. Tapi sekurang-kurangnya ada rasa benci dalam diri kita, daripada maksiat yang dilakukan tu. Dan yang ketiga, kata ulama,
Kita mengikuti segala apa yang telah dipesankan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, melalui hadisnya, dan juga apa yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran. Ikut akhlak Al-Quran, ikut akhlak Nabi, apa Nabi pesan dalam hadis Nabi, apa yang Nabi buat, macam mana cara Nabi makan, Nabi makan dengan berakhlak, macam mana akhlak seorang Muslim ketika makan. Dia makan dengan tangan kanan, dia baca doa, minum dengan tangan kanan, dia baca doa. Orang sama sekarang kita tengok makin senang nak minum tangan kiri, nak makan dengan tangan kiri. Pada satu ketika zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi pernah tegur seorang pemuda yang makan dengan tangan kiri. Nabi kata, kamu makanlah dengan tangan kanan. Dia kata, tak, aku tak mampu. Lastata'tu, aku tak mampu nak makan dengan tangan kiri, dengan tangan kanan. Diteruskan makan dengan tangan kiri. Itu jam juga Allah SWT lemahkan tangan kanan dia. Langsung dia tak boleh angkat tangan kanan dia sampai dia mati. Hanya dengan bab makan saja. Dan berdasarkan hadis inilah setengah ulama mewajibkan kita bila makan wajib makan dengan tangan kanan. Ini daripada hadis ni. Tak boleh angkat tangan dia. Nabi pesan pada dia makanlah dengan tangan kanan. Diteruskan juga makan dengan tangan kiri. Dia bagi alasan pada Nabi. Dia bagi alasan pada Nabi, aku tak mampu nak makan dengan tangan kanan. Terus tangan dia tak boleh angkat, keras kejauh tak boleh nak angkat, lembik tu sampailah dia mati. Itu baru cerita bab makan. Nabi begitu ambil berat tentang adab dalam bab makan, dalam bab minum. Belum benda-benda yang besar lagi, akhlak benda-benda yang besar lagi. Akhlak kita berdepan dengan manusia, akhlak kita bercakap dengan manusia, bermuamalah dengan manusia, berniaga dengan manusia. Semuanya ada akhlak. Wa khuluqin nas bi khuluqin hasanin. Berakhlaklah dengan akhlak yang mulia, bersama dengan manusia. Dan yang terakhir disebut sini, falyumsik an syarri fa innahu lahu sadaqah. Maka yang menjadi penghalangan kamu daripada kejahatan, ada hadis lain, fal la tahqiranna minal ma'ruf syai'an wala an talqa akhaka biwajhin talqin falyumsik an sya'ri fa innahu lahu sadaqatun. Janganlah kamu memperhinakan ataupun memperlekehkan suatu kebaikan atau memandang ringan akan sesuatu kebaikan, walaupun hanya kamu berjumpa dengan saudara kamu dengan muka yang ceria. Inilah akhlak mulia, bi khuluqin hasanin. Jumpa dengan orang walaupun kita ada masalah, jangan kamu memandang rendah, kata Nabi, la tahqiran minal ma'ruf, jangan kamu memandang rendah dengan satu kebaikan walaupun hanya kamu berjumpa dengan saudara kamu dengan muka ceria. Susah macam mana pun, duka cita, tengah ada masalah sedih pun, jumpa orang senyum, jumpa orang ceria muka kita. Itu juga merupakan akhlak yang Nabi mengajarkan kepada kita. Jangan tunjuk muka muram, jangan tunjuk muka masam dan sebagainya. Apatah lagi kalau kita tunjuk muka yang sombong di hadapan manusia. Depan manusia je kita dah sombong. Macam mana kalau kita tengok cerita syaitan dikeluarkan dicampak, keluar iblis dikeluarkan daripada syurga hanya kerana dia sombong kepada manusia. Iblis kata kat manusia, kamu manusia belum masuk syurga lagi kamu dah sombong. Aku ni iblis dah pernah duduk dalam syurga. Kalau aku sombong pada manusia ni sebab aku dah pernah duduk dalam syurga. Kalau aku sombong ni memang aku campak, memang patutlah, memang padanlah. Tapi kamu ni manusia belum lagi masuk syurga, belum lagi pernah merasa nikmat syurga, tapi kamu hidup atas dunia ni dah sombong dengan manusia. Kita ni belum masuk syurga lagi. Iblis dah masuk syurga cerita lain lah. Walaupun dia sombong tak nak sujud dekat Nabi Adam, dia dah tahu dah merasa nikmat syurga, cuma dia sombong. Khalaqtahu min nar wa khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku diciptakan daripada api, lebih baik, lebih hebat, dan manusia Adam itu diciptakan daripada tanah. Dia tak nak sujud pada Adam, dia sombong. Ini iblis. Dia dah merasa dah tengok syurga dah, masuk syurga dah. Kita ni yang belum masuk syurga ni, jangan sombong, jangan kita sombong. La tahqiranna minal ma'ruf syai'an walau an talqa akhafa biwajhin talqin.
jumpa manusia tetap dengan wajah ceria, itulah merupakan akhlak yang diajar oleh Nabi, sallallahu alaihi wasallam. Walaupun nampak perkara itu sangat kecil, tetapi jangan kita pandang rendah perkara yang kecil itu. Jangan pandang rendah pada kebaikan yang sangat kecil itu. Macam saya sebutkan tadi, mengalihkan batu ataupun halangan berada di jalan, walaupun nampak benda yang sama, benda yang sikit, benda yang kecil, tetapi besar pahala ganjaran pahala sisi Allah Subhanahu wa taala, kebaikan yang kita lakukan tu. Falyumsik an syarri fa innahu lahu sadaqah, dan maka ia menghalang kamu daripada kejahatan, justru menghalang kamu daripada kejahatan, justru ianya adalah daripada kejujuran. Benda yang kita lakukan itu, walaupun sedikit, walaupun benda yang kecil, jangan pandang remeh. Pahala itu besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Walaupun satu pahala yang kita dapat, Allah saja yang layak bagi pahala kepada kita. Allah saja yang layak bagi pahala kepada kita. Mungkin dengan satu pahala itulah, dengan satu kebaikan itulah yang kita lakukan, Allah ambil kita, masukkan kita dalam syurga. Solat punya banyak, puasa punya banyak, baca Quran yang punya banyak, sedekahnya punya banyak, tapi mungkin ada satu je kebaikan yang Allah nampak, Allah suka kita tengok. Allah suka tengok kita buat kebaikan tu. Memang itu yang paling ikhlas yang kita buat. Itulah kebaikan ikhlas yang paling kita walaupun dia kecil, tapi Allah tengok kita punya kebaikan tu, Allah masukkan kita dalam syurga. Sebab nak masuk syurga ni dengan rahmat Allah. Kita nak tarik rahmat Allah ni jangan sombong. Nak dapat rahmat Allah ni jangan sombong. Kena berakhlak mulia, wa khuluqin nas, berakhlak dengan manusia dengan akhlak yang mulia. Barulah kita dapat tarik rahmat Allah Subhanahu wa taala untuk melayakkan kita masuk syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala alam. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما كثيرا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رسول الله صلى الله عليه وسلم والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta